Terima kasih Dr. Zalina. Dalam kesibukan, terima kasih kerana cuti hari ini, maka kita boleh bersama dengan Dr. Zalina. Kalau Jumaat yang lain mungkin dia sibuklah dengan mesyuarat dan sebagainya. Tapi hari ini dia ambil kesempatan kerana cuti, dia bersama dengan kita. Terima kasih dan juga kepada rakan-rakan lain yang dapat bersama pada hari ini. Saya jangka Dr. Zalina seperti Dr. Zalina sebut, mungkin ramai yang sibuk dalam perjalanan dan sebagainya. Tapi walau bagaimanapun, seperti biasa, program kita ini dirakam, sudah pastinya ramai yang akan mengambil kesempatan untuk mendengar rakaman yang sememangnya ada dalam portal kita selepas ini. So seperti yang Dr. Zalina sebut, tajuk saya, mula-mula saya nak sensationalkan tanggungjawab siapa. Tapi saya kata tak boleh. Ini termasuk juga tanggungjawab saya sendiri. Kemahiran membaca dalam kalangan murid. Isunya wujud kerana kenapa bila murid datang ke tingkatan 1, ada yang masih lagi tak boleh membaca. Cannot read. Ramai yang tak boleh baca dalam bahasa Inggeris. Ada juga yang tak boleh baca dalam bahasa Melayu. So what went wrong? Dan ada yang akan sambung sampai ke tingkatan 4, tingkatan 5. Masih lagi kadang-kala dia boleh baca tapi tidak begitu fasih. So itu menjadi tanda soal kepada kita. Di sini bila kita kupas sesuatu topik itu, tidak ada niat yang terselit, tidak ada kita tidak menuding jari kepada siapa, tetapi kepada diri kita sendiri, termasuk saya. Saya pesara daripada kerajaan, daripada Kementerian Pendidikan. So people can turn around and say, Dr. Maina, you pun dulu dalam kementerian, macam mana pula? Tapi ia menjadi kewajipan kita semua. Problems will be there. Kemahiran membaca ini bukan isu di negara kita saja. Di negara yang membangun pun ada. Kanak-kanak menghadapi cabaran. And for various reasons. Banyak sebab dia. Kalau kita lihat dari segi jangka masa murid ada di sekolah rendah, termasuk prasekolah 6 hingga 8 tahun. 1140 hingga 1520 hari persekolahan. Antara 7,000 hingga 9,000 jam waktu belajar. Dan di sekolah menengah pula 5 tahun, kita tak masukkan tingkatan 6, 950 hari persekolahan berdasarkan 190 hari setahun, 6,500 jam waktu belajar. Walau bagaimanapun, kita dapati masih ada murid lepasan sekolah rendah dan kadang-kadang menengah yang tidak boleh membaca atau baca dengan fasih. Kalau kita tidak tahu sebabnya mengapa murid tidak boleh membaca, kita perlu kenal pasti root cause-nya. It is our moral obligation. Dan root cause itu tidak semestinya dibuat oleh pihak sistem leaders, PPD, JPN atau kementerian. Di peringkat sekolah sendiri, perlu ada usaha untuk kita buat kajian retrospektif, looking back. Kalau perkara itu disedari masa murid naik ke tingkatan 1, maka kita duduklah bersama dengan sekolah rendah. Kalau 3 sekolah feeder pada sekolah kita, maka kita bincang bersama sekolah rendah, ketiga-tiga sekolah rendah itu, dan kita cuba kenal pasti apa sebenarnya cabaran. Dan cabarannya sememangnya tanpa kajian yang sistematik, kajian yang berlunaskan prosedur penyelidikan yang tidak ada kecacatan dari segi prosedur
atau tata cara kita menjalankan kajian, maka dapatan-dapatan kajian itu yang akan membuat kita buat cadangan dan juga rumusan-rumusan yang lebih mantap, more informed decisions. Mengapa? Cabaran yang ada di Tawau mungkin berbeza daripada yang ada di Arau. Berbeza pula tentang murid yang ada di bandar seperti Kuala Lumpur. Mungkin root cause dia berbeza. Cabarannya berbeza. But we need to know. Dan kalau kita kenal pasti sebab musabab berlaku fenomena ini, setelah kita mendapat kebebasan kita, independence kita sejak tahun 57. Sepatutnya sistem pendidikan kita dah pun menerokai, mengupas segala isu dan cabaran yang kita hadapi. Kalau kita lihat yang besar, is it apa yang berlaku di, saya ambil 3 institusi. Institusi pertama ialah keluarga. Apakah sokongan yang ada di rumah? Sokongan daripada ibu bapa, sokongan persekitaran. Itu institusi pertama. Yang kedua, apakah corak pembelajaran di peringkat prasekolah? Saya masih ingat, kalau di setengah negara, kadang-kadang mereka yang memegang PhD dalam pengajian dan pendidikan awal kanak-kanak berada di prasekolah to make sure the foundation is strong. Ataupun institusi yang berikutnya, pembelajaran di sekolah rendah. Ataupun pembelajaran di sekolah menengah. Ini secara besar, secara makro. Adakah ia kerana kemahiran kognitif? Apakah cabaran? Tentang technicality dalam nak kita menguasai sesuatu bahasa? Jawapannya mungkin ada di luar sana. Yang kita harus menerokai mungkin di peringkat sekolah. Bagi saya jangka terokailah isu ini di peringkat sekolah. Kerana kita tidak mau one size fits all. Oh, JPN sudah buat kajian, maka inilah keputusan dan sebagainya. Kerana situasi di setiap sekolah atau kawasan itu ada perbezaannya. Latar belakang murid dan sebagainya. Next slide, please. So, mengapa? Di antara saya fikirkan sendiri dan daripada bacaan saya, adakah pendekatan PDP kita yang perlu dilihat? I don't know. Latar belakang murid, is it sosioekonomi keluarga? Ada kajian menunjukkan tidak ada kaitan di antara sosioekonomi dan penguasaan kemahiran membaca. Is it persekitaran di mana murid datang daripada persekitaran di mana bahasa kurang digunakan? Atau keadaan fizikal di rumah? Tidak pun merangsangkan ilmu atau keadaan yang sesuai untuk kanak-kanak belajar. Is it sokongan dan minat ibu bapa dan murid? Atau ini adalah satu masalah organik? Learning difficulties, disleksia dan sebagainya. Saya melawat sebuah sekolah dekat Malim Nawar, Perak, 10-15 tahun dahulu. Dan dalam lawatan itu saya bincang dengan guru besar, dan dalam bincang itu saya kata ada ke murid yang tak tahu baca. Oh, dia kata ada seorang tahun 6. Dia kata budak itu memang tak boleh lah, tak boleh baca. So I said, so pihak sekolah macam mana tuan? Apa yang usaha yang? Oh, ibu bapa mereka pun tak berminat, tak nak ambil tindakan apa-apa. I said, yeah. So apa lagi beyond that yang boleh sekolah buat? Kata, bolehkah sehari itu buatlah relief untuk cikgu ni, dia buat appointment,
dengan ibu bapa, dengan anaknya, bawa pergi ke hospital di Kampar, Perak untuk dibuat pemeriksaan oleh pakar kanak-kanak. Okey, dia kata nanti kita akan usahakan. Kemudiannya saya telah dipindahkan ke kementerian dan rakan saya mengambil alih, dan bila saya jumpa rakan saya pada suatu hari, dia kata, Dr. Mahinda, you ingat tak perkara ini you bangunkan dengan sekolah rendah itu? Mereka ambil dan sememangnya budak itu sedang dapat follow up dengan pakar kanak-kanak. So, kita tak tahu apa cabaran ibu bapa, mengapa. Kadang-kadang stigmanya, tak mau stigma apa-apa, kenapa kanak-kanak ada learning difficulties dan sebagainya. Tapi kita kena meyakinkan mereka pada alaf zaman sekarang ini, ada banyak cara perubatan dan terapi yang boleh digunakan. So, itu satu contoh daripada pengalaman saya. Adakah ia kerana isu rangka kurikulum? Adakah kerana guru mengejar silibus? Tak kira yang nak boleh ikut, tak boleh ikut kerana nak mengejar, nak habiskan. Adakah kerana latihan guru? Ada kekurangan untuk menyediakan guru? Atau keterampilan guru dalam nak mengajar sesuatu bahasa tu? Atau penggunaan bahasa oleh murid dan juga cikgu? Atau harapan sistem pendidikan kita? Kita mengejar tahap penguasaan. Kadang-kadang kita hilang hala tuju kita. Semalam saya ada satu perbincangan dengan Datuk Ketua Pengarah Pelajaran, dan dia sendiri pun sebut tentang bagaimana ya kita nak kanak-kanak menjiwai pendidikan dari segi karakter, dari segi tingkah laku, sasiah yang terpuji, amalan-amalan yang memang diutarakan oleh negara-negara seperti Jepun, Korea Selatan, Finland dan sebagainya. So, kita kena buat refleksi sendiri. Right? Saya nak sebut, kita di sini bila kita sebut semua perkara ini tidak menuding jari kepada siapa, tapi untuk refleksi kita sendiri. Atau program intervensi yang kita jalankan. Adakah kita ada cukup masa untuk program intervensi? Sejauh mana cukupnya intervensi masa yang diperuntukkan? Atau adakah intervensi kita itu terlalu konvensional, cara yang sama aja, kelas tambahan dan sebagainya? Atau adakah kita perlu perkenalkan gadget yang boleh membantu murid membaca atau memangkinkan minat mereka untuk membaca? I don't know. I'm just putting out all this untuk fikiran kita bersama. Atau collegiality, kesilaturahim di antara menengah dan rendah. Bila saya bersama dengan seorang pengetua, saya kata, Wan, you have to sit down dengan guru besar sekolah rendah. Fikirkan, why is this happening? Bila mereka datang ke menengah, duduk bersama, bukan nak cari salah. Kalau zaman 2022 kita tak boleh duduk bersama, saya tak tahu bila lagi kita nak duduk bersama to really nak mengupas isu dan cabaran yang kita hadapi. It is to solve the problems, not untuk ego dan sebagainya. Untuk nak menyelesaikan masalah, we have to sit at the table dan lihat apa sebenarnya root cause kita. Dan apa persepsi umum tentang isu bahasa? Adakah bahasa itu ada yang anggap tidak begitu penting? Lebih penting ialah matematik dan sebagainya. Atau is it because of bilangan murid dalam kelas? Dan banyak yang lain. Saya tulis di situ untuk ingatkan diri saya mungkin tak searif dengan tuan-tuan dan puan-puan. Anda lebih arif dan mungkin siapa yang saya seneraikan di sini ada lebih lagi yang mungkin akan kita bertemu kalau kita buat sesuatu kajian. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan kata, doktor, tak perlu pun buat kajian kerana banyak ini telah dibuat dan dapatan-dapatannya memang ada. Kalau kita lihat dapatan itu, sudah pastinya kita mungkin boleh merangka langkah tindakan susulan. Tapi yang penting ialah jangan lupa pelajar ada bersama kita untuk lebih daripada 11 tahun. Kenapalah selepas 6 tahun dia datang ke tingkatan 1,
Ada kanak-kanak yang tak boleh membaca. Kalau masalahnya masalah organik, learning difficulty, dyslexia dan sebagainya, kita faham mungkin pendekatannya berbeza. Tapi apakah cabaran-cabaran lain yang kita hadapi? Jangan harap orang lain untuk menyelesaikan masalah ini, tapi kita sendiri sebagai pendidik, termasuk saya. We have to find that answers to this issue. Dan ini bukan isu baru, tapi isu ini memang wujud dari dahulu kala. Next slide, please. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu akhiri dengan kata hikmah yang saya selalu bacakan. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training wheels of the mind. Kita mempunyai peluang untuk dapat ilmu daripada pelbagai sumber, termasuk daripada internet, daripada makalah, majalah, dan juga sembang profesional, intellectual discourse dengan rakan-rakan. Setiap satu itu boleh membawa kesan. Dan oleh kerana kita sebut tentang bahasa hari ini, saya nak baca juga ungkapan ini. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Satu cabaran yang besar, saya tahu, kerana bukan mudah untuk kita nak memenuhi kehendak cara belajar setiap kanak-kanak. Itu saja daripada saya. Terima kasih Dr. Zalina dan selamat mengundi kepada semua kalau balik kampung, memandu secara cermat, ya. So thank you.